Kita sudah baca sebelum ini hadis-hadis ni. Cuma hadis yang pertama tu rasanya tak habis lagi. Kita akan sambung situlah, iaitu muka surat mungkin tidak sama ni. Hadis yang pertama lagi, bila mereka berdua sampai kepada batu besar, Musa pun nampak satu orang yang musajjad alaihi bithaubin, orang yang berselimut dengan selai kain. Musa pun memberi salam, fasallama alaihi Musa beri salam kepada dia. Khadir pun kata kepada dia, anna bi ardikas salam, anna bi ardikas salam, dari mana datangnya salam di bumimu ini. Anna dengan makna min aina, dari mana, ataupun kita kata anna dengan makna kaifa. Kalau kaifa, maka maksudnya ialah bagaimana ada salam di bumimu ini, di tempat kamu ini. Berdasarkan riwayat ini, dia tidak jawab salam dulu, tapi berdasarkan riwayat lain akan datang, kita akan berjumpa, dia jawab salam dahulu. Lepas pada tu dia kata, anna bi ardikas salam, bagaimana ada salam di bumimu ini, maksudnya di sini. Qala ana Musa, Musa kata, saya Musa. Khadir pun tanya, Musa Bani Israel kah? Jadi Musa, iaitu Nabi kepada Bani Israel kah? Musa berkata, na'am, ya. Khadir pun kata, innaka ala ilmin min ilmillah, 'allamakahu Allah la a'lam, wa ana ala ilmin min ilmillah 'allamanihi la ta'lamu. Engkau mempunyai sedikit daripada ilmu Allah yang telah diajarkannya kepadamu, yang mana aku tidak mengetahuinya. Dan aku pula mempunyai ilmu, sedikit ilmu Allah yang telah diajarkannya kepadaku, dan engkau tidak mengetahuinya. Yang ni mana dia terima Nabi Musa ada keistimewaannya, ada kelebihan dia yang dia kurang daripada Musa dari segitu. Dan dia menceritakan kepada Musa bahawa dia ada pengetahuan yang Musa tak tahu. Musa pun kata kepada dia, bolehkah saya nak turu engkau, nak ikut engkau, dengan syarat engkau mengajarkan saya sebahagian daripada ilmu yang Allah kurniakan kepada kamu itu. Khadir berkata, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, engkau sekali-kali tidak akan mampu bersabar bersamaku. Bagaimana kamu nak sabar menghadapi sesuatu yang kamu tidak mengetahui dengan sepenuhnya tentangnya? Musa kata, satajiduni insya'allahu sabira, engkau nanti akan mendapati aku insya-Allah seorang yang sabar. Wala a'si laka amra, dan saya tidak akan menderhakaimu, perintahmu. Khadir pun kata kepada dia, fa in ittaba'tani, kalau nak turut saya, jangan tanya apa-apa saya sebelum saya cerita. Sebelum saya royak ceritanya kepada kamu. Musa kata, baiklah, tak apa. Fantalaqal Khadir wa Musa, Khadir dan Musa pun pergi di tepi pantai. Lepas tu adalah satu kapal lalu di situ. Mereka pun bercakap lah, bicara, kira dengan mereka untuk mereka muatkan
Demo dua ni. Fa'araful Khadir, mereka kenal Khadir itu. Fahamaluhuma, mereka pun muat tanpa mengenakan tambah apa-apa bayaran. Lepas tu naiklah ceritanya, naik atas kapal tu. Khadir pun terus pergi menuju metuk pergi cabut satu papan kapal itu. Dia pecah, cabut. Musa pun kata kepada dia, pelik, buat apa buat lagu ni? Puak-puak ni muat kita tanpa minta apa-apa bayaran, tanpa mengenakan tambang. Kamu pula dengan sengaja pergi melubangi kapal ini litughriqa ahlaha, untuk menenggelamkan orang-orang yang berada di atas kapal itu. Ini satu perkara besar ni, teruk ni yang kamu lakukan. Khadir pun kata selalu, bukankah aku sudah kata kamu sekali-kali tidak akan mampu bersabar bersama saya? Musa pun kata, la tu'akhidni bima nasitu, jangan duk kira salah lah dengan sebab saya terlupa tadi. Dan janganlah membuatkan saya ni susah dalam mencari ilmu. Tak apalah, mereka pun pergi. Seterusnya keluar daripada kapal itu. Ketika mereka sedang berjalan di tepi pantai itu, tiba-tiba mereka dapati ada seorang kanak-kanak, seorang budak sedang bermain bersama-sama kanak-kanak yang lain. Khadir pun pegang kepala dia dan cabut kepalanya dengan tangannya. Matilah budak itu. Musa pun kata, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs, laqad ji'ta syai'an nukra. Adakah engkau membunuh seorang manusia yang bersih, yang tidak bersalah, tanpa dia membunuh sesiapa? Laqad ji'ta syai'an nukra, sesungguhnya engkau telah melakukan sesuatu perkara yang salah. Tak betul. Khadir kata, bukankah saya sudah kata kepada kamu, kamu tidak akan mampu bersabar bersama saya? Qala, kata Nabi SAW, kata-katanya di sini lebih berat daripada amarannya yang pertama. Tadi alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra, gitu saja. Ini alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Dia ada tambahan lebih kuat. Musa pun kata, kalau saya tanya lagi selepas pada ni gapo-gapo, tak usahlah, biarkan saya bersama dengan kamu. Kita kira pisah lah kalau saya tanya lagi selepas pada ni. Kerana in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni udhra. Kerana alasan untuk menerima saya tu sudah sampai ke penghujungnya. Kalau lagu tu pergi pula berjalan sehingga sampai ke penduduk satu negeri. Mereka minta orang-orang di situ menerima mereka sebagai tetamu, tapi puak-puak tu tak sih. Tiba-tiba mereka dapati ada satu tembok benteng yang hendak roboh, yang hendak jatuh. Khadir pun memperbetulkannya. Yaqulu ma'ilun. Qala al-Khadir biyadihi hakadha fa'aqamahu. Yaqul, dia kata ma'il, condong. Qala al-Khadir biyadihi hakadha, dia pun buat dengan tangan dia betul gitu. Buat gitu, ialah isyarat. Jadi betul. Fa'aqamahu, betul. Musa pun kata, ni puak-puak ni kita datang kepada mereka, minta mereka terima kita sebagai tetamu. Mereka tak sibuk makan pun kita.
Kalau nak kira lah, kalau kamu nak ambil bayaran kerana kamu memperbetulkan tembok yang nak roboh tu, boleh kalau nak kira. Khadir pun kata selalu, hadza firaqu baini wa bainik, inilah masa perpisahan di antara saya dengan engkau. Sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Nanti saya nak ayat apa maksud, apa rahsia di sebalik cerita tu semua yang kamu tidak mampu bersabar menghadapinya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yarhamullahu Musa, semoga Allah merahmati Musa. Suka sangat saya kalaulah Musa dapat bersabar. Sehingga diceritakan kepada kita kisah mereka berdua, yakni seterusnya. Qala, kata perawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kesilapan Musanya kerana terlupa. Qala wa jaa usfurun hatta waqa'a ala harfis safinah. Lepas pada tu mari seekor burung, dia duduk di tepi, tenggek di tepi kapal itu. Kemudian dia mematuk ke dalam laut. Patut. Faqala lahu al-Khadir, Khadir pun berkata kepadanya, ilmuku dan ilmumu tidak mengurangkan ilmu Allah kecuali seperti patukan burung ini mengurangkan air laut, kecuali sekadar itu. Kata Sa'id bin Jubair, Ibnu Abbas membaca, wa kana amamahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Dia tidak baca wara'ahum, amamahum. Di hadapan mereka ada raja yang mengambil semua perahu, semua kapal dengan cara merampasnya. Kapal yang elok dirampasnya. Wa kana yaqra'u, dan Ibnu Abbas membaca, wa ammal ghulamu fakana kafira. Adapun budak itu dia kafir. Dia tidak baca wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini, tetapi dia baca kafiran, gitu dulu. Itu tak apalah, kita tengok dulu beberapa perkara sejauh yang kita baca saat ni. Habis dah sah hadis tu, baru sampai ke penghujungnya. Mula-mula tadi bila Musa berjumpa dengan orang yang duduk berselimut lituk, kita kata di tepi pantai itu, Musa pun beri salam. Dia apa kata, anna bi ardika salam. Sebab apa? Sebab di situ kira-kiranya tak ada orang Islam. Tak ada orang Islam. Sebab itu tak aja dengar orang beri salam. Selama dia duduk situ tak ada orang beri salam. Tiba-tiba bila dengar orang beri salam, kok mana orang salam ni pula sini? Atau lagu mana pula ada salam pula sini? Tu dia kata gitu tu. Kira-kiranya orang di situ tidak Islam. Lepas tu dalam riwayat tadi kan dia sebut, bila dia nampak kapal tu, orang tu kenal Khadir ni. Kenal lagu mana? Kenal sebagai seorang yang baik. Gitu je. Adakah mereka Islam? Kalau mereka Islam, dah kenal, jumpa, beri salam semua dah lah. Ni dia kata, kok mana pula salam ada sini ni? Kira-kira dia tak ada salam. Tidak Islam. Jadi kenal tu kenal sebagai kenal orang biasalah, bukan kenal mereka kenal orang ni sebagai Khadir, sebagai Nabi kau gapo kau. Dah, dia kenal sebagai orang baik. Gitu je. Ni orang baik. Lepas pada tu Musa pun minta nak pergi berjalan. Berdasarkan riwayat ini dan kebanyakan riwayat, Musa seterusnya pergi daripada situ dengan Khadir saja. Anak buah dia Yusha' tu duduk situ, tunggu situ. Bukan pergi sekali. Sebab apa kita tengok naik kapal dua tu lah. Huma so. Dia tidak kata hum. Kalau Yusha' tu pergi sekali, tentu hum. Ini tidak. Huma, mereka berdua sama. Cerita naik kapal dua. Fantalaqa, mereka pun pergi. Dia tidak kata fantalaqu. Selepas pada tu
Dua orang tu. Itulah yang lebih tepat. Maknanya dia pergi sekerak. Iring tu sekerak. Sekerak jalan, bukan sepanjang jalan. Tak apalah. Naik kapal tanpa membayar tambah. Lepas pada tu dia pun buatlah tu. Nak cabut sekeping papai tu. Bila cabut tu kira-kiranya boleh tenggelam lah kapal. Jadi hak dia cabut ni bila? Setelah kapal tu berhenti kira-kira. Bukan tengah-tengah duduk jalan tu. Bila sampai berhenti nak turun tu, dia cabut. Dia pun cabut. Itu maksudnya. Bukan tengah-tengah duduk jalan tu, dia cabut. Jadi di sini fa kharaqtaha litughriqa ahliha. Litughriqa ahliha. Jadi hak ni litughriqa ahliha ini petikan daripada ayat Quran. Akharaqtaha litughriqa ahliha. Laqad ji'ta syai'an imra. Adakah engkau menebuknya ataupun mencabut papainya sehingga jadi berlubang tu, litughriqa ahlaha, supaya akibatnya dengan cara engkau buat begitu, engkau menenggelamkan orang-orang yang naik kapal ni. Adakah begitu caranya? Litughriqa. Ni Imam Nawawi sebut litughriqa. Quri'a fi sab'i bi dhammi ta' al-muthannati fawq wa nasbi ahliha wa bi fathi al-muthannati tahtu wa raf'i ahliha. Itu dia sebut, Imam Nawawi sebut. Ni bacaan lagu ni litughriqa. Ni bacaan qiraat 7 juga yang mutawatir. Litughriqa bermakna ahla, baca litughriqa ahlaha. Barisnya baca baris datah. Yang ni jadi maf'ul. Jadi maf'ul. Ini bacaan hak kebanyakan. Dalam qiraat 7 tu hak kebanyakan. Tapi dalam qiraat satu lagi, iaitu qiraat Hamzah dan Kisai, di sini dia tidak sebut, dia sebut gitu. Baca dengan baris datah, huruf yang bertitik dua di bawah. Yani liyaghraqa ahluha. Begitulah baca. Akhraqtaha liyaghraqa ahluha, supaya penduduknya, penghuninya ataupun penumpangnya itu tenggelam. Dia baca liyaghraqa. Ni pun qiraat 7 juga. Ni yang baca gininya Hamzah dan Kisai. Dan kau melakukan satu perkara yang teruk. Wala turhiqni, jangan engkau menyusahkan aku, memberatkan aku. Aqatalta nafsan zakiyatan. Coba kalau kita tengok dalam hadis tu kan, dia buat gitu, zakiyatan. Yang pertama tadi litughriqa ahlah ni supaya dengan orang ramai. Litughriqa ahlah, lagu tu dah dalam hadis tu. Dia tidak kata liyaghraqa ahluha, dah. Kau ni pula aqatalta nafsan zakiyatan. Ini dalam hadis. Bi ghairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Apa Imam Nawawi kata? Quri'a fi sab'i zakiyatan wa zakiyatan. Termasuk dalam qiraat 7 baca dengan zakiyah, zakiyatan dan zakiyatan. Ini bacaan siapa dia? Orang kata zakiyatan ni. Dan dia kata qiraat 7. Ini dikira sebagai qiraat yang mutawatir, iaitu bacaan Ibnu Katsir, Nafi', Abu Amar, Ruwais meriwayatkan daripada Yaqub. Begitu juga bacaan zakiyatan. Tetapi selain daripada mereka itu baca zakiyatan. Maksudnya sama, maknanya sama. Laqad ji'ta syai'an nukra. Seperti tadilah. Lepas tu dia apa kata? Tidakkah aku sudah kata mu tak mampu bersabar ikut saya? Dan seterusnya. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Ini walaupun hadis, tapi ini sebenarnya petikan daripada Al-Quran. Ini Quran. Fala tusahibni
qad balaghta min ladunni udhra. Baris yang dibubuh dalam hadis tu ladunni udhra, serupa dengan yang ada dalam Quran yang dicetak, yang disebar tu. Qad balaghta min ladunni udhra. Ada 3 qiraat di sini. Itu ya Imam Nawawi sebut. Ada 3 qiraat ini. Ladunni berhubung dengan ladunni itu saja. Ada 3 qiraat. Ketiga-tiganya termasuk dalam qiraat 7. Kebanyakan ulama qiraat baca dengan dhammah dal dan tasydid nun. Ladunni udhra. Baca lagu tu. Dia sebut gitu ya. Dia sebut gitu. Jadi kita nak tahu ni kena tengok lain pula lah. Kena tengok lain. Tapi ke mana-mana pun dia sebut ini termasuk dalam qiraat 7. Siapa dia yang baca gini? Iaitu Ibnu Kathir, Abu Amr, Hamzah, Kisai dan Asim mengikut riwayat Hafaz. Ladunni udhra. Yang kedua dengan dhammah dal dan takhfif nun. Laduni, qad balaghta min laduni udhra. Baca lagu tu. Qad balaghta min laduni udhra. Baca lagu ni, ini adalah qiraat Nafi'. Qiraat Nafi'. Dan yang ketiga, baca dengan iskan dal wa ismami haddam. Yang ketiganya, qiraat yang ketiganya, baca dengan mati dal itu dan dengan mengismamkannya kepada dhammah. Baca mati dal. Qad balaghta min lad. Qad balaghta min ladni udhra. Ismam tu mulut tu jadi macam sebut baris depan. Qad balaghta min ladni udhra. Sebut gitu. Itu ismam. Qad balaghta min ladni udhra. Ladni udhra. Itu bacaan lagu tu dengan ismam. Bacaan dengan ismam ini adalah qiraat Asim mengikut riwayat Abu Bakar. Dan ini juga riwayat Khalaf daripada Yahya bin Adam. Orang lain selain daripada tu meriwayatkan daripada Yahya bin daripada Yahya, daripada Abi Bakar, daripada Asim dengan mati dal itu tanpa isman. Milladni udhra. Gitu. Milladni udhra. Tak ada isman. Bukan milladni udhra, ada. Milladni saja. Itu dari segi qiraat lah. Tak apa. Kita pergi lagi. Lepas tu benteng tu, dinding itu nak roboh, dia betul. Lepas tu dia kata lau syi'ta la takhidta alaihi ajra. Ini adalah hadis. La takhidta alaihi ajra. Dia tidak kata la takhadta alaihi ajra, tapi dia kata la takhidta alaihi ajra. Lau syi'ta la takhidta. Takhidta bermakna daripada takhidha, yadkhadhu. Sama ya makna dia dari segi makna la takhadta tu. Nescaya engkau boleh mengambil, boleh menerima upah, boleh mendapat upah. La takhidta. Hak baca lagu ni iaitu qiraat Ibnu Kathir dan Abu Amr, la takhidta. Ni pun qiraat 7 juga. Tapi kalau hak kebanyakannya baca la takhadta alaihi ajra. Dia sebut situ. Quri'a bis-sam'i la takhadta bi takhfif at-ta' wa kasr al-kha, wa la takhadta bit-tashdid wa fath al-kha. La takhadta ay la akhadta alaihi ujratan ta'kulu biha. Itu yang dalam syarah Imam Nawawi. Jadi hak baca dengan la takhadta alaihi ajra itu adalah qiraat Nafi', Asim, Ibnu Amir, Hamzah dan Kisai. Atau baca lagi la takhadta alaihi ajra. Tadi kita terjemah. Lepas pada tu burung tu patut sesuatu ataupun patut air tu dalam laut tu,
Dia kata ilmuku dan ilmumu tidak mengurangkan sedikit pun ilmu Allah, tidak mengurangkan ilmu Allah. Maksudnya kalau dari segi nahwu, kalau kita terjemah lagu saat ni, bermakna ilmillah, waktu tu maf'ul. Jadi min tu min haraf jar zaidah, haraf jar zaidah. Jadi ilmu aku dan ilmu kamu tidak mengurangkan ilmu Allah. Jadi min zaidah, kecuali serupa dengan yang dikurangi oleh burung ini daripada air laut. Setara mana kurang? Bermaksud ada kurang juga. Ilmu Tuhan tu mana sudah kurang. Kalau kita terjemah zahir saat ni kan. Dengan sebab itu ulama-ulama takwil di sini. Antaranya yang disebutkan oleh Imam Nawawi, dia kata qala al-ulama, para ulama mengatakan lafaz naqs, mengurangi di sini bukan mengikut zahirnya. Kurang tu jadi ilmu Allah, kita kata, kalau kita kata 100 lah, jadi kurang so. Kalau kita, misalnya kita kata kurang so, jadi 99. Adakah gitu? Jadi kurang adalah daripada hak 100 tu kurang jadi 99. Misalnya kita kata, bukan, tidak makna lagu tu kata. Bahkan maknanya gini, yani ilmi wa ilmaka binisbati ila ilmillah kanisbati ma naqarahu hadzal usfur ila ma'il bahr. Yani ilmuku dan ilmu kamu nisbah kepada ilmu Allah. Yani jika dibandingkan, jika dibandingkan dengan ilmu Allah, kalau nak setara tu, sikit tu je. Bukan ilmu Allah tu jadi kurang. Misalnya kita kata 100 jadi 99. So boleh kau kita dua ni. Dah. Kalau kurang lagu tu mana kurang ilmu Allah? Adakah ilmu Allah tu boleh kurang? Ilmu Allah tidak kurang. Dengan sebab ramai mana orang alim, orang yang cerdik, orang yang bijak pun tidak kurang. Ini maksud dianya nisbah ilmu saya dengan ilmu awak banding dengan ilmu Allah setara tu. Jadi hak ni sekadar untuk memahamkan orang saja. Bukan pada hakikatnya ada kurang apa-apa ilmu Allah tu. Sebab itu dalam riwayat Bukhari di sini gini lafaznya, ma ilmi wa ilmuka fi jambi ilmillah illa kama akhadha hadha al-usfur biminqari ay fi jambi ma'lumillah. Jadi dia takdir, dia takwil tu. Ini ilmu saya dan ilmu engkau dibandingkan dengan ilmu Allah tidak lebih daripada seperti yang diambil oleh burung ini dengan paruhnya, dengan muncungnya itu. Jadi dibandingkan dari segi maklumillah, bukan ilmu Allah, dibandingkan dengan apa yang diketahui oleh Allah. Apa yang diketahui oleh Allah, bukan ilmu Allah tu sendiri, maklumillah. Jadi ilmu di sini dengan makna ilmu Allah di sini dengan makna maklumillah. Jadi masdar dipakai sebagai maf'ul. Sebab tu dia kata wa qad yutlaqul ilmu bimakna al-ma'lum. Ada kalanya ilmu yakni masdar dipakai dengan makna ma'lum, yakni isim maf'ul. Ini orang panggil itlaqil masdar li iradatil maf'ul. Ini pakai perkataan masdar tapi maksudnya ialah maf'ul. Yakni ma'lumillah. Ma'lumillah apa dia? Tuhan tahu. Tuhan tahu kita. Kita adalah berkenaan dengan kita. Kita ni maklumillah. Kita ni hidup learn ni, zaman learn ni. Tuhan tahu serapa mana hak hidup zaman learn ni, misalnya kita. Pengetahuan dia tentang benda-benda ni, benda-benda hak diketahui oleh Allah, itu orang panggil maklumillah. Bukan ilmu dia tu sendiri. Hak diketahui oleh Allah. Sebahagiannya diketahui oleh manusia. Berapa banyak lagi yang tidak diketahui oleh manusia, oleh malaikat dan makhluk-makhluk lain tak tahu. Tapi benda tu diketahui oleh Allah. Yang diketahui oleh Allah yang telah berlaku, yang akan berlaku, yang tidak akan berlaku pun dia tahu. Kalau berlaku lagu mana? Tak berlaku benda tu, tapi dia tahu. Dia tahu juga hak tidak berlaku akan datang. Dia tahu. Itu maklumillah. Apa-apa yang diketahui oleh Allah dengan ilmunya, hak tu maksudnya kurang. Kurang tu setara tu je jika dibandingkan dengan ilmu Allah.
Seperti kata mereka, raghima darbus sultan. Darbu di sini dipakai dengan makna madrubuhu, kata dia. Yani masdar dipakai dengan makna maf'ul. Begitulah, lebih kurang itulah kalau dia bincang tu. Itu termasuk dalam takwilan. Sebab apa? Takut-takut dipahami oleh orang ilmu Tuhan tu jadi kurang pula. Ilmu Tuhan tu sendiri jadi kurang dengan sebab orang lain ambil. Sikit pun tak caralah, sikit pun walaupun sakuku pun kita kata kurang, tak boleh. Ilmu Tuhan tak kurang, ilmu Tuhan tak bertambah, tak bertambah, serupa tolong. Tu hakikat ilmu dia. Tidak semua kita nak tambah, kena mengaji, kena selidik lagi, perlu masa ke apa, nak tahu tu, perlu jumpa, perlu menghadapinya, mengalaminya dan sebagainya. Tuhan serupa ilmu dia. Tidak kata jadi kurang, jadi bertambah ke? Tak ada. Hak bertambahnya maklum dia. Hak bertambah. Dulu kita tak ada, lepas tu kita ada. Tuhan tahu. Tuhan tahu ketika kita ada ni. Sebelum kita ada, selepas kita tak ada, dia tahu belakang. Tu keadaan ilmu dia tu. Maklumillah. Hak tu ada lebih ada kurang lah. Lah ni kita ada, lebih lah. Lah ni anak kepada sekian-sekian orang, bila tak ada, kurang. Itulah makna kurang. Kurang maklumillah. Apa yang diketahui oleh Allah, yang ni benda-benda yang ada di alam ini kurang. Apa-apa lah, tidak mesti benda, apa-apa yang ada di alam ini kurang. Dan semuanya diketahui oleh Allah. Hak tu kurang, bukan ilmu Allah kurang. Dia perlu takwil tu, dia takwil. Setara tu lah kalau nak kurang. Wah, laut seluas mana, bawa dia muncul seekor burung lekat air tu setakat mana. Hak lekat dia muncul burung, bukan hak burung tu minum. Hak burung tu hiruk isak ke dalam perut dia tu, dak lekat muncul dia tu je. Sebanyak tu. Nak ceritanya sangat sedikit ilmu manusia ni, makhluk Tuhan ni sangat sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Itulah dalam ayat yang lain disebut, ilmu yang diberikan kepada kamu hanya sedikit juga. Sedikit. Walaupun panas secara mana pun, sebanyak mana kumpul ilmu orang dulu sampai kemudian sampai kiamat, sebenarnya sikit. Sikit. Sa'id bin Jubair berkata, Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair ni anak murid Ibnu Abbas lah. Ibnu Abbas baca, wa kana amamahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Wa kana amamahum. Ni Imam Nawawi tidak komen. Tidak komen, dia senyap. Dia senyap. Tadi dia ada ada qiraat tu je. Ada baca lagu ni, ada baca lagu ni seperti kita baca tadi lah. Ni dah. Dia senyap. Dia senyap, apakah makna dia setuju? Dan apa kedudukannya qiraat ni? Kalau kita kata qiraat, apa kedudukannya? Jawabnya, kalau seseorang ulama tu dia kita kena selidik lagi. Bukan makna kita boleh buat keputusan dia setuju dia. Dah, tidak lagi tu. Maka qiraat ini termasuk dalam qiraat yang syadzah. Qiraat yang syadzah ni tak boleh nak baca, bukan Quran. Tak boleh nak baca lagu. Apa kedudukan qiraat yang syadzah ni? Qiraat yang syadzah ni pada umumnya ia merupakan tafsiran. Ni orang panggil hak lagu ni idrajat tafsiriyah dalam istilahnya. Dalam hadis disebutkan, dimasukkan perkataan-perkataan yang zahirnya nampak menggantikan sesuatu perkataan Al-Quran, tapi sebenarnya dia merupakan tafsiran kepada perkataan Al-Quran. Tafsiran kepada perkataan Al-Quran. Ni orang panggil qiraat tafsiriyah. Qiraat tafsiriyah ni dia bukan Quran. Jadi tak boleh nak baca dalam sembahyang, apa tak boleh lagu ni. Wa kana amamahum, walaupun wara dalam bahasa Arab tu memang ada dengan makna amam pun. Wara makna di belakang. Di belakang mereka ada raja. Ni amam dengan makna di hadapan. Sudah lain dah di hadapan dengan belakang. Walaupun perkataan tu dari segi keluasan makna dia tak ada juga dengan makna amam, tapi kita tak boleh tukar lagu tu, tak boleh. Apa lagi hak ni
Kalau macam tadi, zakiyatan. Kalau dalam apa nama ni, mushaf Uthmani, biasanya dia za itu dia tak ada alif. Dia buat, orang kata apa nama ni, alif kecil atas. Orang kita panggil patah, orang kampung-kampung panggil patah. Alif kecil. Alif kecil tu serupa dengan alif lah juga, zakiyatan. Ataupun tidak ada za, kaf, ya tu, cuma baca, orang ni baca zakiyatan, dia baca zakiyatan gitu. Tu maknanya tulisan itu masih dapat menampung qiraat itu. Salah satu ciri qiraat yang betul, walaupun tak mesti juga, tapi ini salah satu ciri, iaitu dia dapat menampung bacaan-bacaan tadi, walaupun tulisan dia berbeza. Tulisan dia lebih kurang, tapi dia dapat menampung. Tapi kalau perkataan lain suku sakaknya macam wara'ahum, tidak akan dapat menampung perkataan amama tu, perkataan lain suku sakak tu. Kalau la takhadta boleh kira lagi. Ada yang ada dari segi imlaknya, tulisan dia tu lam alif ta kha dha, la takhadta. Ada juga lam ta, tapi dia baca la takhadta juga, dengan ta tu satu, cuma ditulis tidak dengan lam alif. Dalam tulisan biasa lam alif, makna dia sama, masih boleh kira lagi kalau hak lagu tu. Boleh diterima lagi. Tapi kalau lafaz itu sendiri tak boleh terima, tak boleh. Tak boleh diterima itu sebagai qiraat yang sah. Yang mutawatirah tak boleh. Macam di sini amama, nak ganti tempat wara'ah, tak boleh. Kata itu lain suku sakak tu, suku sakak. Macam tadi litughriqa, liyaghraqa, lah sikit je beza. Sikit je beza. Itu pun ada ulama mengatakan tak boleh, semuanya tak boleh, selain daripada ada dalam Quran tadi. Kalau litughriqa ahla, litughriqa ahla lagu tu tak boleh kata ta tu kita tukar dengan ya, walaupun ada qiraat 7 pun tak boleh. Liyaghraqa ahluha, jadi tughriqa tu jadi ya, barisnya pula ahlaha tadi tu jadi ahluha pula, jadi lagu lah. Tak boleh dah lagu tu. Tak boleh lagu. Hak boleh lagu mana? Supaya ada di dunia Islam mana saja pun orang panggil Quran sebutir, ya sah lagu tu lah. Tak boleh dah buat lagu lain. Kalau sekadar dari segi orang panggil slang dia, lahjah dia tu, bismillahimajriha, bismillahimujraha, itu boleh kira lah, tak apa tu dari segi aja sama, cuma sebut tak. Itu masalah bahasa seperti kita lah. Air kita kata, waktu kata air, waktu kata ayo, waktu kata ayam. Tapi kalau yang jalan mana? Yang jalan tu sebut tak, tak beza. Waktu boleh kira lah, tak apa. Waktu ada hak tak ada pun, tapi dalam orang ahli bahasa tu dia sebut begitu. Kalau kita kata papan, papan, orang Terengganu kata papang pula. Mana ada ngong aja, bukan no tu dengan ngong lah pula. Tapi hakikat dia tulis papan juga, nun juga, dia baca tu. Tu boleh kira lagi, tak apa lagi. Tapi kalau siapa lari tukar, tak boleh. Hak itulah pendapat yang betul sebenarnya. Kalau tidak, jadi masalah. Hak mana? Hak kata Quran, hak mutawatir, hak mana? Jadi masalah. Hak mana? Kalau boleh, baris tu boleh, baris lagu ni, titik bawah, titik di atas boleh. Buat kedua lagu tu, apa tak kedua? Misalnya kalau di Malaysia ni, patah tak boleh benar, mesti kena serupa lagu tu, kena ada lesen, kena ada permit khusus untuk nak cetak Quran yang betul-betul serupa dengan tu. Serupa tu serupa mana? Serupa baris lah. Kalau ya, bukan ta. Tadi litughriqa tu ta tu, liyaghraqa ya tu huruf lain tu. Pasal apa dia ingat liyaghraqa ahluha tu, betul-betul qiraat Nafi' semua dalam Quran daripada awal sampai akhir, siapa dia ingat? Tak ada. Bagaimana nak dikatakan mutawatir dalam arti katanya sebenarnya?
Situ kemuskilan. Mutawatir dari segi riwayat, dari segi sanad, tabaqat qurra, iyalah. Tapi mutawatir ni dengan supaya semua orang Islam maklum. Hak mana duk apa Quran tu, apa lagu mana? Apa lagu ni? Litu qira ahla, tak ada yang hafal yang qira ahluha. Macam mengikut qiraat yang tertentu daripada awal sampai akhir, tak ada. Sebab kita baca ni, lagu ni tak cara dah hafaz ke mana, Asim ke mana, Ibnu Katsir ke mana, Abu Ahmad, Ibnu Amir ke mana, tak cara dah hak tu. Hak tu di kalangan ahli qiraat saja. Hak sebenar, hak mutawatir, hak ada depan kita lah ni. Di mana-mana di dunia Islam, orang apa hak tu, orang tulis hak tu, orang duduk tafsir hak tu. Cuma ada di kalangan ahli qiraat, dia ada ayat. Sebab kita sebut tadi, boleh nak ayat. Hak ni, orang dibaca. Lepas tu orang lain hak dalam dunia ni berapa orang baca lagu tu? Mutawatir ke lagu tu? Hak mutawatir super Quran, hak duduk hafal ni hak mana? Adakah terikat dengan sosok qiraat tu, qiraat Asim ke? Dah. Cuba kita tengok tadi. Milladunni mengikut qiraat Asim, kalau bukan riwayat Hafaz, milladni. Lagu tu tak serupa. Bermakna tidak semua pakai hak Asim, tidak semua pakai hak Ibnu Amir, Hamzah ataupun Kisai, tidak. Ni benda yang kita kena perhati. Kalau tidak, orang akan kata kedudukan Quran ni serupa dengan hadis juga. Beza. Ada hak kata lagu ni, dalam nuskhah ni lagu ni, dalam nuskhah ni lagu ni, beza. Kedudukan Quran ni serupa dengan hadis kok? Dah. Hak orang duduk apa, duduk cara hak mana? Hak ni, hak ada. Sebab itulah Tuhan nak pelihara Al-Quran ni dengan cara lagu mana? Dengan cara dia tak boleh ubah lagu tu. Kalau ni kau sedap lagi, kau terang lagi, dengan segala barisnya. Boleh tukar baris. Ahli qiraat boleh lah, ahli qiraat. Tapi orang ramai ni tak tahu gapo. Dia dah apa semua baris ada dalam Quran tu. Kalau tidak, nescaya orang akan kata Quran tu sendiri pegangan utama orang Islam pun tak serupa. Dalam nuskah ni lagu ni baris dia, baris tak serupa. Huruf ya tu tukar kepada ta. Itu banyak perkara lagi, hak lain-lain lagi. Apa lagi kalau ambil kira hak kira asyadzah macam amamahum gapo ni, banyak benar. Jadi lebih teruk daripada hadis lagi, ikhtilaf. Sedangkan dalam Quran kata, afala yatadabbaruna al-Quran, tidakkah mereka perhati molek Quran? Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau Quran ni bukan daripada Allah, nescaya akan mereka dapati banyak perselisihan. Quran banyak benar lah kalau lagu tu. Tapi adakah kita dapati perselisihan lagu tu? Tak ada. Kok ada dalam kitab ni macam ni dia sebut quri'a fi sab'i gini. Itu ada dalam bacaan, dalam hafalan, dalam ingatan orang Islam seluruh dunia duduk baca dalam sembahyang lagu mana? Adakah dia baca spesial basik tu? Wadduha dan sebagainya. Boleh kira lagi lah kita kata. Hak lebih lagi daripada tu. Adakah gitu? Segelintir. Kalau nak kata mutawatir pun, mutawatir dari segi tabaqat saja. Sebab tawatur tu ada banyak. Mutawatir tu. Jadi kalau kata qiraat mutawatir ni, mutawatir dari segi mana? Tawatur tu ada berapa? Paling tinggi kita kata ini tawatir tabaqah qurra, itu je. Bukan tawatur, mutawatir di kalangan umat Islam semua sekali. Duk baca, duk apa gapo semua lagu tu. Dengan beza-beza. Ada hanya ahli yang retinya. Ahli hak mengaji. Kalau hak tidak mengaji, dia tak ingat pun, dia buka kitab, dia boleh tahulah ni gini baca orang ni pelagar sana sini ada lah kadang-kadang tu hak silap lah, nukilan macam-macam. Ya betulnya hak sebenarnya kita pegang hak Quran hak ada learning. Lagu tu lah ada di zaman Nabi SAW. Lagu tu hak tu sebenarnya. Hak ni wakana amamahum malikun ni lagilah. Hak ni qiraat syadzah. Wa ammal ghulamu fakana kafiran. Tadi baca itu qiraat syadzah. Imam Nawawi tak ada komen ke apa, tak boleh baca lagu tu. Jadi kalau baca wa ammal ghulamu fakana kafiran wa abawahu mu'minaini, gitu. Betul benar. Sebab tu kita kena kata hak ni sekadar qiraat tafsiriyah, qiraat sebagai tafsir.
Tetapi tafsir pun tidak tepat juga tu kalau nak kira. Sebab apa? Dalam ayat sebelum pada ni, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin. Mana budak tidak bersalah. Kalau kata budak tu bunuh orang pun kita tak boleh bunuh budak. Bunuh balas, kisah tak ada budak. Kisah-kisah ni dia kena orang sudah balik. Ni dia sebut ghulam. Dia sebut ghulam. Ghulam tu makna budak. Apa kafiran pula, kata kafir pula. Wa ammal ghulam fakana kafiran. Situ benda ni nampak bercanggah dengan ayat Quran. Ayat Quran menyebutkan budak. Budak tu tidak bersalah. Sini pula dia kata kafir pula. Dalam qiraat syadzah daripada Ibnu Abbas. Hak dia tidak boleh dipakai sebagai Quran sama sekali. Kita kena anggap hak tu adalah riwayat tafsiriyah, qiraat tafsiriyah. Jangan ingat qiraat dia qiraat sebagai Quran. Tidak. Quran juga tu pun Quran juga. Tidak. Itu tafsiran. Tafsiran itu setengah mana? Adakah sahih? Kena tengok pula. Kalau sahih, mutawatir kah? Kalau tidak mutawatir, nak jadi Quran lagu mana? Dia kena mutawatir syaratnya. Tentu dah tu tidak mutawatir. Kalau kata sahih sekalipun, ahad tidak boleh sabit Quran dengan ahad. Dia kena mutawatir. Dengan sebab dia bercanggah pula. Maka kita tak boleh terima itu. Cuma sebagai tafsiran. Tafsiran pun kena tengok pula. Setahu mana tepat kan tidak tepat. Bila bercanggah dengan ayat sebelum pada tu, tak boleh. Kita boleh terima juga. Tak apalah. Wa kana yaqra'u, dia kata wa ammal ghulam fakana kafir. Hak sebenarnya wa ammal ghulam fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Hak tu tak ada kafiran tu. Jadi ada dalam qiraat syadzah, yakni qiraat tafsiriyah, bukan qiraat sebagai Quran. Ada qiraat tafsiriyah yang syadz daripada Ibnu Abbas. Sama sekali ia tidak merupakan Quran. Tak apalah. Seterusnya kita pergi lagi kepada hadis seterusnya. Sa'id bin Jubair kata, dikatakan kepada Ibnu Abbas, orang royak kepada Ibnu Abbas, Nauf al-Bikali atau al-Bakkali mendakwa Musa yang pergi mencari ilmu itu bukan Musa Bani Israel. Ini bukan Musa Nabi Bani Israel. Dia kata, adakah engkau dengar wahai Sa'id? Qultu na'am. Qala kadzaba Nauf. Dusta Nauf itu. Dusta dia guna. Sebelum pada ni ana sudah sebut dah beberapa kali dah. Adalah syarah Imam Nawawi ni pun dia ada sebut. Kadzaba Nauf huwa jarin ala madhhabi ashabina anna al-kadhib huwa al-ikhbar 'an asy-syai' khilafa ma huwa 'amdan kana aw sahwan khilafan lil mu'tazilah. Ni mengikut kaedah mazhab ashabina, tokoh-tokoh kita mengatakan kadzib itu ialah menceritakan tentang sesuatu berbeza daripada keadaannya yang sebenar, sama ada dengan sengaja ke atau tidak sengaja. Yang ni tidak betul maksudnya. Tak betul dia. Tak betul. Kadzaba tidak semesti dengan makna dusta, dengan makna tidak betul. Ini tidak betul. Boleh jadi juga dengan makna memang makna dusta. Jadi kita kena tengoklah di situ. Kena tengok. Ketika Musa di kalangan kaumnya, dia memperingatkan mereka tentang ayyamillah. Ayyamillah, hari-hari Allah. Ayyamullah maksudnya ialah na'ma'uhu wa bala'uhu, iaitu nikmat-nikmat Allah dan ujian-ujiannya. Itu maksud ayyamillah. Dalam bahasa kita sekarang ni, lebih ringkas dan lebih mudah faham, sejarah. Sejarah, ayyamillah ni sejarah lah. Sebab dalam sejarah tu ada cerita hak molek. Sebab-sebab kejatuhan sesuatu bangsa, sebab-sebab kemajuan, kenaikan sesuatu bangsa. Benda yang molek, yang tak molek, itu sejarah ayyamillah. Salah satu perkara yang menjadi perkara utama dalam usul tafsir Syah Waliullah dalam Al-Fawzul Kabir itu, dia sebut hak tidak ada dalam usul tafsir hak zaman itu.
Hak sebelum pada dia tak ada. Dia kata ada 5 macam ilmu. Hak ni kena diketahui oleh ahli tafsir. Dan apabila mengajar Quran, dia jangan lupa hak 5 perkara. Salah satunya at-tadhkir bi ayyamillah, iaitu mengingatkan orang kepada sejarah. Cuba kaitkan kita ni dengan sejarah, jangan lupa tu. Itu antara intisari ataupun intipati ajaran Quran. Dia suruh kita berpandukan sejarah, ambil kira sejarah, jangan lupa sejarah. Ayyamillah, at-tadhkir bi ayyamillah. Itu salah satu usul dia. Tiba-tiba dia pun kata, saya tidak tahu di atas muka bumi ini ada satu orang yang lebih baik dan lebih tahu dan lebih alim daripada saya. Seperti kita sebut dah baru ni, Allah SWT tidak kenal lah. Dia jawab lagu tu. Maka dia kata, apa kalau ada orang lain, siapa dia tunjuk? Royak lah, mana saya nak pergi belajar. Allah SWT pun royak. Kena pergi jumpa ni, biar bawa satu tanda gini-gini, ikan ke apa semua tu. Tazawwad hutan malihan, berbekallah dengan membawa ikan yang masin. Ikan yang sudah bubur garam dah. Mana ikan yang mati dah lah kira-kira, baru orang bubur garam. Ikan masin. Ikan masin ni kalau tempat kita ni, hak masin tu satu perkara. Kalau ikan kering, hak masin juga kering dah jadi. Lebih pada mati dah lah. Dah kering dah ikan masin. Bawa hak tu. Bila kamu kehilangan ikan itu, situlah adanya orang berkenaan. Cari situ. Itu cerita ni. Jadi hak sebenarnya seperti yang kita sudah sebut dah sebelum pada ni, Allah SWT tak kenal jawapan Musa tu. Jadi nak ajar kepada Musa dan kepada orang lain juga, bahawa jangan mendakwa begitu. Allah SWT tidak suka. Bahkan kena jawab wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kalau kita tak boleh royak orang lebih daripada kita pun, kita kata wallahu a'lam. Kalau memang kita tahu ada orang lebih daripada kita, kena royak, wajib kena. Jangan susu. Jangan susu, kena royak. Orang tu setahu kita, dia lebih lagi daripada saya. Jangan susuk puca, jangan tak royak. Dakwah sendiri tu, kalau kita tahu ada orang lain lebih lagi, itu satu kesalahan besar, dosa dah situ. Jadi kena royak. Kalau tak tahu, kata wallahu a'lam. Pergilah dia dengan fatahu. Fatahu ni ada yang kata hamba dia, tetapi fatah di sini bukan dengan makna hamba dia, tapi dengan makna anak buah. Dengan makna anak buah dia. Pergi. Anak buah dia tu siapa dia? Yusha' bin Nun. Dia ni kemudiannya adalah Nabi juga. Nabi. Jadi Nabi dia. Dan dialah yang membawa Bani Israel masuk ke Mesir. Jaya Mesir itu ditakluk oleh Bani Israel. Nabi Musa tak ada tengok kejayaan, hasil didikan dia, hasil pengorbanan dia di padang pasir itu, Tur Sina. Dia tak ada tengok, duduk situ ya pokok dia 40 tahun 40 sanatan yatihuna fil ard 40 sanatan. Mereka duduk sesak, bukan sesak sebenarnya, tak ada nak pergi mana, tak ada negeri orang kata. 40 tahun. Apa maksudnya? Nak rakyat bangsa yang sudah terjajah ni lama makan masa nak betul fikiran dia tu, nak jadi merdeka semula. Dia duduk sakit jiwa, tak berani lah macam-macam, duduk bangga orang lain hak sendiri. Tak tahu lebih kurang kita, tak tahu. Kalau lebih, di mana lebih? Kurang di mana kurang? Tak tahu. Tu keadaan bangsa yang terjajah. Umat Nabi Musa ni pun lagu tulis juga. Berapa abad dijajah. Nabi sendiri pun dia tidak boleh tengok kejayaan semasa hidup, tak ada. Tapi kejayaan Yusha' bin Nun selepas tu pun hasil daripada hak dia juga. Nak kata dalam bentuk pemerintahan lah dia boleh meretah satu tu hidup. Ini menunjukkan meretah tu bukan matlamat lagi, bukan tanda kejayaan lagi, bukan tanda kejayaan lagi.
Banyak perkara. Jadi Nabi Musa duduk situ 40 tahun, duduk ajar, duduk didik. Macam-macam lah pokok dia beronda situ. Hak tua-tua sampai mati hak tu. Naik generasi baru dia tak tengok. Dah pokok ni dia kata, dah muka boleh ke? Boleh ke apa dia? Salwa manna dan salwa tu boleh. Kalau boleh hak ni pelik ni kan. Duduk sini mari tiba-tiba mari meledak dah. Duduk lekak datah apa nama ni, batu-batu. Mari burung salwa tu mereka boleh igak dengan mudah. Makan hak tu. Itu pelik tu. Kalau boleh hak tu, apa tak boleh buat orang lain? Ud'u lana rabbaka yukhrij lana min baqliha wa qithaiha wa fumiha. No, orang minta doa dengan Tuhan lah, biar waktu bawah putih bawah putih, bawah besar, sayur-sayur sini ni atas pada pasir ni. Bau sedap kita duduk sini. Kira-kira je gitu. Dia minta benda-benda yang tak pernah sama. Sebentar kalau Nabi Musa tu ada mukjizat, boleh benda-benda tak ada Tuhan beri, minta tu. Nabi Musa kata, boleh kalau nak ni boleh. Ihbitu Misra fa inna lakum ma sa'altum. Pergi Mesir nak tu. Sana ada semua ni, bawah putih, bawah besar. Gua ni ada. Sedap benar awak minum ni. Nah, kamu dulu jadi hamba pun boleh minum ni juga. Nah, anak hamba pergi sana ada bagi awak kamu nak. Tak segi juga pokoknya nasib. Nabi Musa ada, dia tahu hidup sebagai hamba ni lagu mana. Seksa, tidak merdeka, tidak ada negeri sendiri ni lagu mana. Dia tahu dah. Tapi dia duduk mikir hak tu semacam. Kalau duduk benda remeh-temeh tu duduk. Tak boleh nak berjual Islam, nak penaik Islam. Kalau duduk tak boleh tinggal TV, duduk terikat hati dengan cerita go tu, cerita go ni, pukul go tu, pukul 6 cerita go ni, pukul 9 cerita go ni pula. Kalau duduk setara tu tak boleh tinggal tu. Tak boleh. Kita ni orang Islam ni umum nak kata nak setara apa hadis tak tu payah dah. Jauh tu. Puak-puak tu. Pasal apa? Pasal mewah sangat ni. Orang ni kalau mewah sangat, dia tak khabar dah dia tu, kedudukan dia tu setara mana. Negeri orang mengatakan dia tak berasa. Pasal apa? Dia boleh semua skala. Tapi sekurang-kurangnya bila Nabi Musa ni ajar, didik, kalau tak benda tu pergi, maknanya dia tidak sesat sungguh. Tahu boleh pergi, tapi dia tak segi. Mana makan dah Nabi Musa ajar, faham dah apa arti kemerdekaan. Sebab tu tak segi. Walaupun begitu Nabi Musa tak ada, dia mati. Tak ada. Hak perginya dalam masa yang sekejap. Mesir itu jatuh ke tangan Bani Israel di bawah pimpinan Yusha bin Nun. Anak buah Nabi Musa ni lah pergi jalan sekali ke dia ni. Tu jatuh di tangan dia. Itulah sejarah Bani Israel. Susah. Semuanya itu pengajaran. Sebab itulah Syah Waliullah kata tak boleh Quran dia kena faham, jangan lupa sejarah. Dia bukan wayak cerita gitu saja. Pengajaran kepada kita. Pengajaran kepada kita. Orang nak berjuang, nak naik Islam, nak hidup merdeka lagu mana? Lagu tu susah. Kalau tidak kan boleh hidup gitu-gitu, tapi tak sedar lah hakikatnya kita ni merdeka dah ke tidak. Tak sedar. Tak ada berasa apa-apa. Tak ada berasa terancam, tak ada berasa berdosa, tak ada berasa bersalah. Memanglah. Pasal apa? Selesa. Tak ada berasa bersalah. Umumnya rata-rata umat Islam ni begitu, duduk dalam keadaan begitu. Tak apa dah. Tunjuk kata dia. Bila dia pergi, sehingga sampai kepada batu tu, fa ummiya alai. Musa tak perasan lah, tak perasan dan tak nampak tempat asal dia tu. Dalam setengah-setengah riwayat fa ummiya alaiha. Ha tu balik kepada as-sakhra. Mana tidak ditunjukkan dengan jelas, tertutup kepada penglihatan Musa batu tu, tempat dia berhenti mula-mula. Tempat dia berhenti. Di situlah hilang ikan gapo tu, dia berhenti tidur situ. Hilang tu, tak nampak. Dia tak perasan mana batu tu. Tapi patah balik. Anak buah dia tu pun tak khabar, tengok pelik tu,
nak cerita kepada Nabi Musa lah, tu lupa pula nak cerita. Jalan sehari semalam baik pula, tinggal tempat tu. Sebelum pada tu tak berasa penat jalan. Tapi lepas pada ikan tu hilang, sehari semalam berasa penat. Penat pun sehari semalam jalan tu. Mana? Dia kata tak teringat nak royak. Begini-gini belakang. Tu kita nak patah balik. Patah balik tu lah mana dia tidak perasa batu mana tempat dia berhenti. Lepas tu dia tengok masih ada lagi bekas ikan tu lalu dalam air. Air tu mana air beku lah kira-kiranya. Air beku. Bila beku dia jadi seperti lubang terowong masuk dalam tu. Jadi Nabi Musa dengan Khadir ni lalu kot tu, lalu kot atas tu. Dalam setengah-setengah riwayat disebutkan Khadir tidur atas air. Bukan tidur atas ni pasir ni dah, atas air terletak atas air, tapi tak gelap. Jadi sama ada air itu air beku atau sebagai mukjizatnya. Kalau kita terima dia tu mengikut jumhur ulama sebagai nabi, mukjizat dia Tuhan nak tunjuk. Kalau kita kata memang air tu beku, jadi supaya ikan tu masuk jadi lubang tu, dia ikut kok tu lah, dia pergi ikut tu. Bukan dia masuk dalam lubang tu kecil ya. Dia ikut laluan tu. Yang bawa tu Khadir lah bawa. Anak murid ataupun anak buah Nabi Musa ni duduk situ, berhenti sekata. Serupa dengan Jibril bawa naik Nabi SAW ke langit, dia berhenti sekat Sidratul Muntaha. Pada tu Nabi pergi sendiri, dia duduk sekata. Tak apalah. Lepas tu dia terlupa ni, semua ni kita sudah baca dahulu ni. Lebih kurang tadi jugalah. Cuma lafaz saja berbeza je. Di sini kata dia tidur terlentang ala hulawatil qafa. Tidur terlentang, bukan tidur menyengging. Bukan tidur atas lambung kanan ke atas lambung kiri ke, tidak, tetapi tidur terlentang. Lepas tu bila naik perahu, naik kapal tu dia kita kata tuju meto pergi, tak tanya khabar gapo dah orang, siapa-siapa pun, tanpa fikir panjang dah pergi cabut. Kita kata papai tadi. Ni dia kata fantalaqa ila ahadihim. Ni hak kapal tu. Akhraqtaha litughriqa ahla laqad ji'ta syai'an imra. Intaha ilaiha. Intaha tu makna menuju, meto pergi, kita kata. Alah ke kayu papai kapal tu, meto pergi cabut. Lepas pada tu fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman ghilmanan yal'abun, jumpa dengan budak-budak duduk main. Dia pun pergi kepada salah seorang daripada budak-budak tu, badiyar ra'i. Badiyar ra'i ataupun badi'ar ra'i, boleh kedua-duanya. Maknanya ialah pergi tu tanpa nampak mikir apa-apa, tanpa teragak-agak dah. Pergi terus, pergi buat gitu selalu. Mati. Kejut besarlah Musa bila tengok begitu. Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Supaya tadi juga Rasulullah SAW kata, ini beza daripada riwayat tadi. Bila sampai ke sini dia kata rahmatullahi alaina wa ala Musa, semoga Allah merahmati kita dan merahmati Musa. Kalaulah dia tidak bersikap gopoh, tidak nak cepat, lara al-ajab, nescaya dia akan melihat keajaiban. Tapi dia sudah berasa malu kepada kawan dia tu, yang ni kepada Khadir tu, dia berasa malu pasal beberapa kali salah, langgar. Qala in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni. Lepas pada ni kalau ada gapo-gapo lagi tanya, apa khabar lah, habis dah lah. Sekat tu je. Kalaulah Musa tu sabar, nescaya dia dapat melihat keajaiban. Nabi kata keajaiban tu, keajaiban lagu mana? Hak lagu tu lah juga, hak lagu tu lah, hak jenis-jenis tu, hak jenis di luar daripada
rangkuman syariat. Dari segi syariatnya salah. Di sebalik tu sebenarnya, kalau kira hak sebalik tu mengikut syariat pun tidak salah. Sekali tengok selapis tengok salah. Tapi kalau tengok banyak lapis, tidak salah. Tidak salah. Jadi hak keajaiban hak lagu ni, hak secara langsung Allah SWT buat banyak. Kita duduk tengok sama dah. Yang mati, hidup, ada gotu, ada goni, yalah tu. Dengan kehendak Allah belaka. Dengan kehendak Allah belaka. Semua tu benda yang kita tak nampak. Sekali tengok mati sedih lah, mati sakit lah nampaknya, gelepar gitu pun. Itulah kita nampak. Tapi hikmat di sebalik tu, di sebalik mati ada pula kebaikannya. Ada pula kebaikan. Di sebalik kebuluran, kelaparan, kemiskinan, kesusahan, penyakit dan sebagainya, hak tu di sebalik tu ada kebaikan. Maka berapa ramai orang yang hidup, kita kata bergantung hidup, penghidupannya dengan benda-benda seumpama tu lah. Doktor duk bergantung dengan orang sakit. Kalau tak nak sakit tu, nak berubat siapa? Lepas dia nak kaya lagu mana? Misalnya kita kata Pak doktor pun tak boleh buat kerja sendiri juga, dia nak ubat. Ubat tu kena tanda. Boleh PT kau tu. Sekarang dah sakit, kalau tak ada sakit, ada. Tapi Tuhan beri juga, buat belah mana mati. Nampak lemah manusia. Di sebalik orang mati tu gap dia. Kita hak zahirnya kata sedih. Tapi kalau agama raya, hak sebenarnya lah dari segi takwin kejadian Allah. Dalam ilmu takwin ni pun ada kalanya mati selalu tu dia dapat bahagia dia. Ya laita qaumi ya'lamu bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Misalnya mati tu selalu kata, alangkah baiknya, aduhai kiranya kaumku mengetahui, kata dia, kalaulah tahu setara mana keampunan yang Allah bagi kepada dia, dan Allah muliakan dia di alam yang lain. Tak ada dalam sedih. Tapi kita tak nampak tu. Tak nampak tu. Sebab tak nampak tu lah barulah ada ujian. Kalau nampak tidak jadi beriman apa? Tak ada lah iman bil ghaib, percaya kepada ghaib. Tak ada lah. Tak nampak. Kalau Tuhan beri nampak ni nampak. Tidak nanti khadir. Kalau Tuhan beri nampak setengah-setengah orang, Tuhan beri nampak, dia nampak orang yang kena seksa dalam kubur kau misalnya, nampak lah. Lagu tu je. Hakikatnya benda tu berlaku sama, kita tak tahu hakikatnya. Hakikat saya nampak God. Di sebalik tu hak lain, cabut nyawa Azrail, malaikat tu. Hak zahirnya nampak kena terpukul kereta lah, kena gitu sakit, kanser lah, macam-macam. Di sebalik tu hak nak sebenarnya siapa dia yang berkenaan? Malaikat. Lepas tu kita tak nampak. Duk kira ni berdasarkan hak nampak. Berdasarkan hak nampak. Hak selepas pada tu tak ada ubat dah, tak ada rawatan, tak ada gapo. Tak tahu dah. Semua terpinga-pinga situ. Tak boleh tahu apa. Tak tahu gapo. Nak kira ni pun selagi duduk ada nyawa di dalam tubuh. Itulah kalau kita kata hak berkenaan dengan sakit sihat kan. Hak lain-lain pun begitulah juga. Hak lain-lain pun tiba-tiba kaya, tiba-tiba kak jadi bankrupt. Ada hikmat di sebalik itu. Tuhan berlaku lah. Kalau nak tunjuk orang dalam bentuk nampak, nampak apa tadi? Apa tadi? Hakikatnya. Tapi dia tidak tunjuk. Tak apalah. Nabi SAW apabila menyebutkan mana-mana Nabi, dia akan mulakan dengan diri dia dulu. Rahmatullahi alaina wa ala akhi, dia kata, semoga Allah merahmati kita dan saudara kita. Saudara kita tu maksud saudara saya, tu maksudnya Nabi lah, mana-mana Nabi. Gitulah keadaan dia kerja. Lepas tu lain-lain ni lebih kurang dengan sebelum pada ni juga. Pergi dekat benteng yang nak roboh tu, dia buat lagu mana, sebab tu lah. Dia ceritalah sebab-sebabnya.
Dan seterusnya sampai kepada akhir itu lebih kurang itulah isi dianya. Cuma di sini Imam Nawawi sebut sebagai kesimpulan pengajaran dalam hadis-hadis tadi, dia sebut sikit. Dia kata sebab sudah sebut dah sebelum pada ni. Antara yang disebut di sini, dia kata orang alim dan orang lebih, orang hak kurang daripada dia tu, kalau khidmat kepada dia tak apa, tak apa, berkhidmat kepada dia. Dan itu tidak termasuk dalam dia ambil upah tu, upah mengajar misalnya, kita kata tak termasuk dalam itu termasuk dalam khidmat, hubungan baik antara murid dengan guru, gitu. Itu kata dia. Dalilnya kisah ni, cerita ni lah, iaitu anak buah Nabi Musa tu bawa makanan, itu antaranya. Itu dia khidmat kepada Musa lah. Dia je, Nabi Musa tanya, ada ke makanan? Dia hidangkan, itu supaya dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Walaupun dari satu segi dia tutup tua, tapi dari segi yang lain yang lebih besarnya, dia tu murid, pengikut. Dalam pada masa hijrah tu, apa dia buat? Dia khidmatnya. Jo bancuh susu misalnya, bubuh air, gapo jo apa, hamparan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk. Itulah yang dibuat. Jadi ada sudut ni, ni lebih, sudut ni hak ni lebih, tapi hak mana perlu diutamakan. Kalau hak Nabi Musa dengan anak buah dia ni memanglah hak ni lebih muda pun, dah hak ni anak murid. Tapi kalau macam Abu Bakar tu, dari satu segi dia tua, tapi hak tu tidak lebih penting lagi. Yang lebih penting ilmu. Sebab itu dia tetap berkhidmat kepada Nabi SAW, bukan Nabi khidmat ke dia. Dan orang-orang yang duduk atas kapal tu terima muat Nabi Musa dengan Khadir ni tanpa bayaran apa-apa. Jadi boleh. Itu pun salah satu cara juga, kata dia, khidmat ataupun buat baik, iaitu tidak ambil tambah, misalnya disebutkan di sini. Pasal apa? Pasal mereka tahu ni orang baik. Antaranya galakkan supaya merendah diri dalam bab ilmu dan lain-lain. Tak boleh kita, walaupun seperti kita sudah sebut dah baru ni, Nabi Musa tu pada hakikatnya tidak salah. Hak dia royak tu berdasarkan apa yang dia tahu, tidak salah. Tapi Tuhan tidak kena lagi, sebab orang kedudukan setara tu dia kena halus lagi. Kalau orang lain kata lagu tu tidak salah, tidak salah. Nabi Musa sendiri pun, sebab seseorang Nabi ni nak dilantik seorang Nabi, dia tu paling alim. Tak boleh orang lain lebih alim daripada dia dari segi agama. Memang betul dah, memang gitulah. Dia kata tu dari sudut tu, Tuhan rakyat orang lain lebih, bukan dari sudut agama, dari sudut lain. Tapi oleh kerana dia tak kenal ke mana-mana pun, sudut lain pun ilmu juga. Bukan alim tu maksudnya alim dari segi agama saja. Tu satu kelebihan. Kelebihan lain pun, ilmu lain pun ada kelebihan juga. Itu dia isyarat kepada tu, ke ilmu. Jangan dakwa kata lebih alim. Kalau kata alim tu, cuma dalam istilah orang kita, kalau kata alim tu alim bab agama. Tapi kalau dari segi bahasa Arab tidak gitu, mana lebih mengetahui. Tak kira lah dalam ilmu gapo. Jadi lafaz itu memberi makna umum. Dia tidak kata saya lah paling alim tentang syariat Allah. Dia tidak kata gitu. Tu tak kena. Tak kena situ. Lepas tu di sini juga ada prinsip yang besar ajaran Islam, iaitu kita kena terima apa yang dibawa oleh syarak, walaupun sebahagian daripada hikmat dia tu tidak nyata kepada kita. Kita tak nampak hikmat dia, dan tidak difaham oleh kebanyakan manusia. Kita kena terima. Itulah yang disebutkan di sini, rekah sangat. Tetapi yang disebutkan di dalam kitab ni, oleh kerana menarik, anda bawa di sini sebab dia banyak lagi. Antara yang disebutkan, ini diambil daripada Hafiz Ibn Hajar sebagai tambahannya. Antaranya dalam hadis-hadis tadi yang kita sudah baca dah sebelum pada ni, galakkan yang kuat untuk menambahkan ilmu. Jangan berpada dengan ilmu yang ada, kena bersungguh gomo dalam menuntut ilmu, memperbanyakkan ilmu. Dan inilah Imam Nawawi kata, dia sebut dah sebahagiannya, mengembara untuk mencari ilmu.
walaupun ke seberang laut, dan pergi berjumpa dengan orang-orang yang pandai, orang-orang yang alim, masyayikh. Walaupun kita kerana nak dapat ilmu tu kita terpaksa kena menghadapi banyak kesukaran dan kesusahan. Walaupun begitu, kena pergi juga, kena korbankan kesenangan. Dan antara pengajaran lagi, iaitu kita minta tolong dengan orang lain, teman kita. Boleh nak pergi menuntut ilmu, nak pergi dapat ilmu tu, orang tu pergi sekerak je. Dia tidak nak belajar pun sebenarnya, sebab yang terlibatnya Musa dengan Khadir saja. Adapun Yusha tu, dia berhenti sekerak jalan. Boleh kita minta tolong orang, hantar misalnya, ataupun pergi sehingga ke satu tempat dan minta khidmat orang yang merdeka. Tidak kata orang nak khidmat ni orang hamba saja, tidak. Orang merdeka pun boleh berkhidmat, macam Yusha khidmat kepada Nabi Musa tu. Dan orang yang berkhidmat tu dia patuh kepada makhdumnya, orang yang dikhidmatinya itu, dia ikut, patuh, taat kepada orang tu. Dalam hadis-hadis ni juga ada sebut, orang yang terlupa tu dimaafkan, kita perlu maafkan. Hadis-hadis ni juga mengajarkan kepada kita, iaitu kita boleh terima pemberian hadiah daripada orang kafir sekali. Misalnya hak bawa kapal tu orang kafir, dia muat tanpa bayar tambah, tak apa, dia bagi percuma lah. Kita boleh terima percuma daripada orang kafir itu, boleh. Hadis ni juga mengajarkan kepada kita bahawa kalau kita menghadapi dua keadaan yang teruk, hak mana kita patut pilih, iaitu akhafid dararain. Kita kena pilih hak kurang mudaratnya, iaitu apa dia? Khadir tu dia cabut kan, dipapel kapal tu, kalau nak kira rosak lah. Susah juga tu tuai dia tu, susah juga tuai dia. Dia kena cari kayu, kena paku, kena upah kau, kita kata. Tapi upah pun sebanyak mana sangat, dapat rasa keping kayu. Kalau tidak, dia kena ambil perahu dia tu semua sekali kena ambil. Jadi dalam menghadapi kemudaratan ataupun keburukan, dua keburukan tadi, kita kena pilih hak mana orang ingat. Hak mana orang ingat. Itu pun juga pengajaran daripada hadis ini. Jadi daf'i aghlazid dararain bi akhaffihima. Kena pilih orang ingat. Orang panggil dalam istilah qawaid fiqh, dia kata irtikab akhaffid dararain. Kita buat hak mana lebih ringan. Dalam dua tu teruk kedua, tapi hak mana lebih ringan. Jangan dibuat hak teruk. Lepas tu kita tak boleh buat sesuatu yang bercanggah dengan nas syarak. Jadi kita tidak boleh bunuh satu orang kerana kita kira, kita jangka dia akan bunuh orang. Jadi kita bunuh dulu lah, tak boleh lah. Kita agak saja, boleh jadi dia akan bunuh beberapa orang. Kita kata sebelum dia buat, hukum tak boleh hukum bunuh. Tapi kalau berdasarkan hadis boleh. Kalau orang tu mari nak serang kita kerana nak mempertahankan diri, Nabi kata kita bunuh dia, tak apa. Ni kalau tidak dia tidak serang kita, cuma kita dapat ilham kononnya. Misalnya kita kata orang ni akan bunuh sekian-sekian ramai orang, dia tak bunuh lagi, kita pergi bunuh lalu. Tak boleh lagu tu. Kecuali ada perintah. Macam Khadir tadi, dia kata dalam Quran pun kata wa ma fa'altuhu an amri, saya tidak buat diri ni. Bukan nafsu saya tu, maknanya dengan perintah Tuhan. Kalau perintah Tuhan lain, enggak sama dia nak dapat perintah Tuhan je kalau tidak Nabi. Kalau tidak Nabi atau malaikat, kita kata kau dapat perintah Tuhan. Nabi, ya, tak apa. Kalau tidak Nabi, tak boleh. Walaupun kita jangka dia akan buat gini, dan nyawa kita tidak terancam, lainlah kalau nyawa kita terancam, waktu boleh kita bunuh dia sebelum dia bunuh kita. Nanti dia bunuh kita, kita nak bunuh dia ke mana? Waktu tak kira. Ini kalau orang lain. Yang Khadir buat begitu tu sebab Allah SWT beritahu dia, dan dengan perintah Allah.
Jadi dengan perintah Allah, jadi seseorang tu kita tak boleh kata dia jahat, dia zalim, dia kejam. Tak boleh kata. Sebab malaikat ambil nyawa orang, kita tak boleh kata jahat. Tak boleh. Sebab apa? Dia mengikut perintah. Mengikut perintah. Orang hak tidak mengikut perintah, hak tidak nabi tak ada dah. Tak boleh. Nabi-nabi ni tak ada. Lepas nabi kita tak ada. Nabi hak terakhir tersedua ayat nabi. Usah ke rasul ke apa, nabi pun tak ada dah. Jadi tak ngusi dah lah. Amal dah kita. Kalau ada orang dakwa dia itu karut je. Dia dapat perintah daripada Allah ke dia nabi, karut. Tak boleh terima. Ni cerita zaman Nabi Musa. Ketika tu lepas Nabi Musa pun ada lagi nabi. Tak apalah. Dan pengajaran dalam hadis-hadis yang kita baca ni juga ialah tak apa kalau kita nak kata letih, penat dah, tak apa. Nabi Musa kata penat dah kita ni jalan ni, tak apa. Tidak kata tidak reda dengan ketentuan Allah. Tidak. Jadi dalam kita menuntut ilmu, kalau kita nak buat benda molek ni, kita tak boleh sungguh dalam benda-benda lagu tu. Ada penat masa dia. Jadi kata penat, letih, tak apa. Sakit ke sakit, kita kata tak apa, kata lagu tu. Hak tak saja mengeluh-mengeluh sangat sampai nampak macam tidak reda dengan kehendak Tuhan. Lagu tu. Kalau rakyat depan doktor sakit sini, tak apa tu. Masa dia dah. Jangan sampai tidak suka kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis-hadis ini juga ada pengajaran kepada dia, iaitu orang yang menuju kepada Tuhannya akan diberi pertolongan. Orang yang buat sesuatu kerana Allah, Allah akan tolong dia. Dan tolong lagu mana? Dia tidak akan berasa penat, tak berasa supaya orang lain. Lapar pun tak berasa. Ni kan Nabi Musa ni, dia berjalan tak berasa penat, gigi semacam. Sebab apa? Sebab waktu masih dengan kehendak Allah lagi. Lepas pada ilah ikan tu, Tuhan berilah dia berasa penat, hikmat tu nak suruh. Sebab dia kata dah kan, tempat ilah ikan tu situ. Itu makna Allah SWT tolong. Dan beradab. Hadis ini juga Quran mengajar adab kepada kita. Kalau berkenaan dengan Allah, dia jangan kita kaitkan hak tak molek. Wa ma ansanihu illa syaitan. Kata Yusuf, ni tak ada lain yang menyebabkan saya jadi terlupa, ni syaitan. Padahal Allah yang menyebabkan terlupa. Syaitan tu sebab. Jadi kita letak atas hak tu. Hakikatnya Allah, tapi apa yang tidak sebut Allah, tu beradab. Dan semuanya berlaku dengan takdir dan kehendak. Begitu juga Khadir, dia kata sebab apa? Sebab raja anda nak ambil, fa aradtu an a'ibah, sebab tu saya nak rosak perahu kapal tu, kata dia, saya. Padahalnya yang memerintah Allah, dia tidak sebut Allah. Itu juga beradab. Beradab dan mengikut, nak menarik perhatian manusia kepada sebab zahir. Kita kena tengok zahir. Hak sebalik tu tak sakit. Jadi kita kata apa dia mati? Aksiden, kena tepuk kaki tu. Gitu sudahlah. Tak usah kata Allah ambil nyawa dia. Walaupun hakikatnya begitu, mereka Israel ambil nyawa dia. Hak tu dari segi akidah, hak tu suku. Jadi kita kira hak zahir. Jadi hak ni pun dia kira hak zahir. Saya nak perosak perahu tu. Tapi bila dia betul nampak hak molek, betul benteng yang nak roboh tu, fa'arada rabbuka. Dia sebut fa'arada rabbuka, Tuhan nak. Alah kemolek tu kita kaitkan dengan Allah. Hak tak molek kita kaitkan dengan diri kita. Walaupun dari segi akidahnya sebenarnya Allah juga, belaka Allah. Itu antara pengajaran yang dapat daripada hadis ini. Kalau kita nak tambah lagi, ada lagi antara yang dia sebut sini. Umpamanya anak murid, kalau bawa sampai satu peringkat, bawa anak murid, tak apa, anak murid kena faham. Jangan kata untuk guru kita pun jahil juga, kena belajar lagi. Pak kita nak belajar dengan dia lagu mana? Ilmu di banyak peringkat. Jadi turutlah kita kelas mana pada dengan dia lah. Lepas tu hak ni kelebihan, hak berkait dengan syariat. Kalau tidak berkait dengan syariat, kena faham benda tu. Kelebihan untuk guru kita ni gapo? Kalau nak cari sebenar belaka, tak akan jumpa untuk guru dalam dunia ni sampai ke bila. Jadi kena faham ada murid.
Biasa. Yang kedua, anak murid ni bila pergi, kalau Tok Guru kata misalnya sini, dia mau duduk sini lah, tidak nanti Tok Guru kerja lah dia teman. Hak sebenarnya kerjanya orang tu nak pak mata. Tak, dia duduk luar. Jangan kata ajak kita, lepas tu gak masuk dalam dia. Tak boleh lah. Dia kena faham. Bila orang ajak, ada hak dia lah. Jadi sekat tu sudah lah. Jangan pula nak lebih daripada tu. Cuba tengok. Macam di sini, berhenti sekat tu. Berhenti sekat tu kira-kiranya dia akan balik mari situ juga pula. Dan jumpa lah dengan anak buah dia, balik pula sekali. Tidak kata pergi sampai ke sub. Sebab ada setengah-setengah tempat tu tidak sesuai. Yang sesuai hanya untuk orang tertentu saja. Itu pun pengajaran yang dapat kita ambil juga daripada hadis ni. Banyaklah lagi, mungkin kalau kita perhati lagi boleh buat keluar banyak lagi. Nampaknya sekat itulah dulu untuk malam ni. Dan kita akan sambung habis dabak ni, cerita tentang sahabat pula. Wallahu a'lam.